Jakarta, Indonesia mempunyai hampir 500 tahun sejarah pembangunan dan merupakan pusat politik dan ekonomi negara. Tetapi kerajaan Indonesia mengumumkan pada tahun 2019 bahawa mereka akan memindahkan ibu negara ke Kalimantan pada tahun 2024. Ini bermakna ibu negara akan dipindahkan dari Jakarta yang pesat membangun ke Kalimantan yang membangunnya lebih kurang. Mengapa kerajaan Indonesia mahu meninggalkan Jakarta yang pesat membangun untuk membangunkan Kalimantan yang lebih lambat? Dan apa keuntungan dan keburukan tersembunyi dalam pelan pemindahan ini? Dalam edisi ini, kita akan membincangkan mengenai pelan pemindahan ibu negara yang berani oleh kerajaan Indonesia. Salam semua, ini adalah saluran pemindahan dan pengetahuan dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Indonesia yang terletak di Asia Tenggara adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih daripada 17,000 pulau. Oleh itu, Indonesia juga dikenali sebagai negara 1,000 pulau. Pada masa yang sama, Indonesia juga merupakan negara keempat terbesar di dunia dari segi jumlah penduduk dengan lebih daripada 270 juta orang. Namun, penduduk negara ini tidak tersebar secara merata. 2/3 daripada penduduk terletak di Pulau Jawa, di mana Jakarta yang hanya mempunyai keluasan 661 km persegi, menempatkan kira-kira 10 juta orang. Jumlah penduduk yang besar membawa peluang perniagaan dan permintaan, menjadikan Jakarta sebagai bandaraya yang membangun tertinggi di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik negara ini, Pulau Jawa menyumbang 60% daripada KDN negara ini. Di antaranya, Jakarta menyumbang hampir 20%. Selain itu, ia juga merupakan lokasi pusat kerajaan Indonesia. Namun, bagi Presiden Indonesia, Joko Widodo, Jakarta mempunyai beberapa masalah yang tidak dapat diselesaikan. Ini memaksa beliau untuk mengemukakan pelan pemindahan ibu negara. Beliau bersedia membelanjakan $33 bilion untuk memindahkan ibu negara ke Kalimantan. Jakarta terletak di pantai barat laut Pulau Jawa dan merupakan salah satu bandaraya yang paling bersejarah di Asia Tenggara. Bukti penghunian manusia di sini dapat dikesan seawal 400 SM. Selama beratus-ratus tahun selepas abad ke-6, ia menjadi sebuah kampung pelabuhan bawah tanah kerajaan Hindu Jawa Tengah. Pada abad ke-16, kampung ini mula mendapat kunjungan dari kapal-kapal Eropah, terutama dari Portugal. Mereka menandatangani perjanjian dengan kerajaan Jawa Tengah dan mendirikan kubu di kawasan pesisir. Ini membuka lembaran sejarah penjajahan Jakarta. Pada tahun 1527 Masihi, Kesultanan Banten yang memeluk agama Islam bangkit di Jawa. Mereka menguasai wilayah barat laut Jawa dan menamakannya sebagai Jakarta. Pada masa itu, Jakarta menjadi titik penting perdagangan maritim di Asia Tenggara kerana kedudukannya yang strategik. Namun, hal ini juga menarik perhatian kuasa laut Eropah. Pada awal abad ke-17, Jakarta dikuasai oleh armada Belanda dan diberi nama Batavia. Di bawah pemerintahan Belanda, Batavia berkembang dengan pesat dan menarik banyak imigran dari China untuk membina bisnes kapas dan tekstil. Sebagai akibatnya, komuniti China berkembang pesat. Namun, hal ini dilihat sebagai ancaman oleh penjajah Belanda, yang memutuskan untuk mengambil tindakan untuk menghilangkan orang Cina di Indonesia dalam skala besar, menyebabkan lebih dari 10,000 orang terbunuh atau cedera. Dari abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20, kota ini dilanda oleh luka-luka penjajahan. Namun, ini juga menjadikannya kawasan yang relatif moden di Indonesia. Semasa Perang Dunia Kedua, Jepun melihat potensi perkembangan baik kota ini dan menempatkannya di bawah penjajahan Jepun dengan mengubah namanya semula menjadi Jakarta. Pada tahun 1945, Jepun menyerah dan pemimpin kemerdekaan Indonesia, Soekarno, memproklamasikan kemerdekaan di sini. Walaupun Jakarta kelihatan mendapat kebebasan, kota ini sekali lagi terjerat dalam belenggu kolonialisme. Belanda kembali ke Indonesia selepas Perang Dunia Kedua dan menghantar 140,000 tentera untuk berperang dengan pasukan kemerdekaan Indonesia. Perang ini berlangsung selama 4 tahun dan akhirnya, atas campur tangan Amerika Syarikat dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Belanda dipaksa menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Jakarta kemudian menjadi ibu kota Indonesia secara rasmi. Selepas menjadi ibu negara, Jakarta menjadi tumpuan pembangunan kerajaan Indonesia. Namun, kelajuan pembangunan tidak dapat mengejar pertumbuhan penduduk. Akibatnya, bandar ini mengalami penyakit bandar disebabkan padat penduduk. Pengangkutan awam sering terjebak dalam kesesakan lalu lintas yang teruk semasa waktu puncak.
Tahap pencemaran udara melebihi purata bandar-bandar di Asia Tenggara. Tetapi, masalah yang lebih besar adalah Jakarta mengalami krisis penurunan paras tanah. Sejak awal abad ke-21, Jakarta telah mengalami banjir yang sangat teruk pada tahun 2007, 2013, dan 2020. Situasi semakin teruk setiap kali berlaku banjir. Banjir terbaru merampas 60 nyawa dan menyebabkan hampir 400,000 orang menjadi pelarian. Di sebalik semua ini, punca utama ialah penurunan tanah yang serius di kawasan tersebut. Menurut kajian Institut Teknologi Bandung, permukaan tanah di bahagian utara Jakarta telah menurun sebanyak 2.5 meter berbanding dengan paras laut selama lebih daripada 10 tahun yang lepas. Ini lebih daripada 2 kali laju purata penurunan tanah di bandar-bandar pantai di seluruh dunia. Mengikut jangkaan model yang dibangunkan oleh para saintis, pada tahun 2050, 90% kawasan bahagian utara Jakarta akan terendam oleh air laut. Dan punca utama di sebalik ini adalah eksploitasi air tanah yang berlebihan di kawasan tersebut. Data menunjukkan bahawa liputan air paip Jakarta hanya kira-kira 60%. Hampir 4/5 bekalan air untuk keperluan harian harus bergantung pada air tanah. Air tanah adalah sumber daya semula jadi yang berharga, tetapi eksploitasi yang berlebihan sama dengan membunuh diri perlahan. Namun, disebabkan keperluan air untuk kegunaan harian, ditambah pengawasan kerajaan yang lemah, malahan bangunan komersial mencari cara untuk mengeksploitasi sumber air percuma ini. Pada tahun 2018, Kerajaan Jakarta telah menjalankan kajian terhadap Jalan Tamrin di pusat bandar dan menemui hampir 40% bangunan di jalan yang sibuk ini mengeksploitasi air tanah secara haram. Hingga kini, Jakarta masih belum menemui penyelesaian yang berkesan untuk mengatasi penurunan tanah yang berterusan berlaku. Mereka hanya bergantung pada projek pembinaan empangan laut yang besar dari kerajaan pusat yang dirancang untuk dibina di Teluk Jakarta. Walau bagaimanapun, menurut pandangan kerajaan Indonesia, cara yang paling langsung untuk mengurangkan beban penduduk Jakarta dan mencegah penurunan tanah secara asas adalah dengan memindahkan ibu negara. Presiden Indonesia, Joko Widodo, mencadangkan rancangan pemindahan ibu negara pada tahun 2019 dan diluluskan oleh Parlimen pada tahun 2022. Projek besar ini akan bermula pada tahun 2024. Namun, masalah yang kritikal muncul pada ketika itu. Mengapa Kalimantan? Kalimantan terletak di Pulau Borneo, yang terkenal dengan hutan hujan tropika yang lebat. Selain itu, pulau besar ini boleh dibahagikan kepada 3 wilayah negara. Sabah dan Sarawak di utara termasuk dalam wilayah Malaysia. Wilayah Kalimantan Selatan di selatan merupakan sebahagian dari Indonesia. Sementara itu, sebidang kecil tanah di bahagian utara pulau ini menjadi milik Brunei. Menurut rancangan kerajaan Indonesia, mereka akan membuka kawasan seluas kira-kira 2,500 km persegi di Provinsi Kalimantan dan membina sebuah bandar hutan di atas kawasan tersebut. Bandar ini akan mengandungi pejabat presiden dan institusi pentadbiran penting, kemudahan pendidikan dan kesihatan. Lebih kurang 80% pengangkutan di pulau ini datang dari pengangkutan awam dan basikal. Dan di sebalik semua itu, tenaga boleh diperbaharui akan menjadi pendorong utama bagi keseluruhan bandar. Menurut Joko Widodo, pemindahan ibu negara ke Kalimantan mempunyai banyak manfaat. Pertama, keadaan semula jadi di sini sangat baik, dengan risiko banjir dan gempa bumi yang lebih rendah. Kedua, ada 2 bandar terdekat, Barike Piapan dan Samarinda, yang boleh digunakan sebagai asas pembangunan. Ini boleh mempercepatkan pembangunan infrastruktur asas. Ketiga, sebahagian besar kawasan bandar baru yang dirancang adalah milik negara, jadi tidak akan ada perselisihan berkaitan pembebasan tanah persendirian. Alasan kunci terakhir adalah kerana Kalimantan terletak di tengah-tengah geografi Indonesia. Dalam rancangan besar Joko Widodo, Indonesia berkomitmen untuk menjadi kuasa dagang maritim yang kuat. Selat Makassar di sekitar Kalimantan, yang menghubungkan Lautan Pasifik dan Lautan Hindi, mempunyai kedudukan strategik dan ekonomi yang penting. Di darat, kawasan Kalimantan adalah sebahagian daripada satu pulau dengan Malaysia dan Brunei. Selepas dipindahkan, terdapat peluang untuk menggalakkan perdagangan antara 3 negara. Sebenarnya, selepas Indonesia mengumumkan rancangan pemindahan ibu negara, Malaysia segera mengumumkan pelaburan di Nunukan. Jika dilihat dari jangka masa panjang, pemindahan ibu negara Indonesia berpotensi untuk memperkuatkan ekonomi rantau Asia Tenggara dan pada gilirannya meningkatkan status Indonesia sendiri.
Walaupun pemindahan ibu kota membawa banyak manfaat, tetapi cabaran yang dihadapi juga tidak kecil. Pertama, adalah masalah kewangan. Pada awalnya, kerajaan Indonesia merancang bahawa sektor awam hanya perlu menyumbang kurang daripada 20% daripada perbelanjaan keseluruhan, sementara selebihnya diharapkan daripada pelaburan swasta. Walaupun Panggeran Abu Dhabi dan kumpulan SAF Bank pernah menyatakan minat untuk melabur, tetapi ketidakstabilan ekonomi global selepas kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat menyebabkan pelabur menyusutkan penglibatan mereka. Ini ditambah lagi dengan kos projek pemindahan ibu kota yang melebihi anggaran awal, akan menyebabkan beban kewangan kerajaan Indonesia. Kedua, adalah masalah alam sekitar. Kerajaan Indonesia merancang bahawa selain pembinaan ibu kota baru, sistem pengangkutan besar akan dibina di kawasan ibu kota baru. Ini akan terus menyambungkan balik Kepiapan dan Samarinda. Kumpulan Konservasi dan Kesejahteraan Haiwan menyatakan kebimbangan bahawa proses pembinaan akan merosakkan alam sekitar dan mengancam spesies yang terancam seperti orangutan. Terakhir, adalah masalah rasuah yang mungkin timbul akibat projek besar ini. Indonesia berada di kedudukan terakhir dalam Indeks Integriti Antarabangsa. Banyak institut penyelidikan mengkhawatirkan bahawa manfaat besar yang tersembunyi dalam pemindahan ibu kota dapat memperburuk keadaan rasuah di negara itu. Secara keseluruhan, dari segi kesejahteraan rakyat, keselamatan, atau strategi politik dan ekonomi, ibu kota Indonesia yang sekarang, Jakarta, sudah tidak mencukupi. Jika pemindahan ibu kota berjalan lancar, manfaat yang akan diperoleh sukar untuk diukur. Namun, pelaksanaannya tetap ada kesulitan yang signifikan. Adakah kebimbangan pakar akan terbukti tepat dalam perkembangan masa depan? Itu perlu kita teruskan mengamati. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.